أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya atas pertemuan kita pada malam ini insya-Allah. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sama-sama kita membuka majlis kita pada malam ini dengan bacaan doa. Mudah-mudahan diberi kefahaman, kekuatan dan istiqamah dalam kita mengamalkan ilmu insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma amin. Allahumma rizqna hidayatan lis-shawab wa sidqan fil qaul wa ikhlasan fil niyati wal amal. InsyaAllah malam ini kita akan sambung kembali daurah kita, perbincangan dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah kita akan membicarakan pada siri yang ke-14 ini adab-adab solat Jumaat ya, ada solat Jumaat insyaAllah, dan juga kita akan baca sedikit nanti tentang adab-adab puasa. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ya, dalam membicarakan berkenaan dengan adab-adab hari Jumaat ini, pastinya kita mengetahui bahawa hari Jumaat itu adalah hari yang mulia ya, sebuah hari yang Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan insan yang mulia, antaranya Nabi Adam yang alaihissalam, dan juga diturunkan Nabi Adam alaihissalam yang dikeluarkan daripada syurga juga pada hari Jumaat. Dan juga hari Jumaat ini merupakan antara hari yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, merupakan dalam mafhum hadis hari yang ditakuti oleh seluruh makhluk ya, kecuali dua makhluk saja yang tidak takut. Apa dia makhluk tu? Iaitu jin dan manusia ya. Jadi hari Jumaat ini ditakuti oleh semua makhluk kerana pada hari itu ditakuti hari yang akan berlakunya hari kiamat. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Kata pengarang rahimahullah, ketahuilah olehmu bahawa hari Jumaat adalah hari raya bagi umat Islam. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kemuliaan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan sahaja kita ada Aidain, dua hari raya ya, akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan tiap-tiap minggu hari raya. Maksud hari raya itu iaitu dengan kita menjadikan hari Jumaat adalah sebagai hari ibadah ataupun hari akhirat kita, iaitu hari yang mulia dikhususkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari itu adanya hari yang mustajab doa ya, hari yang mustajab doa, hari yang Allah Subhanahu Wa Taala angkat doa-doa kerana kemuliaan pada hari Jumaat. Kerana itu untuk mendapatkan kemuliaan ataupun karamah pada hari Jumaat itu, maka kita perlu jaga adab-adabnya. Dan pada hari itu ada saat-saat yang mustajab doa, tiada membetuli akan saat itu oleh seseorang yang mukmin dengan doanya kecuali Allah akan memberi apa sahaja yang ia minta. Ya, hari yang Allah Taala telah khususkan kepada umat ini. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan ya, Allah Subhanahu Wa Taala itu membebaskan setiap hari Jumaat situ mi'ati alfi atiqin, iaitu sebanyak 600,000 ya, orang yang Allah Taala lepaskan daripada api neraka. Maknanya ada, kalau mungkinlah ya, wal iazubillah, mungkin nama kita terselit ke di kalangan ahli neraka, tetapi ya, dengan sebab kita bertaubat kepada Allah, kita jadikan hari Jumaat sebagai hari akhirat kita, maka mudah-mudahan Allah Ta'ala keluarkan. Itu ini panggil atiq ya, orang yang Allah Ta'ala lepaskan. Utaqa'u minan nar ya, maknanya orang-orang yang Allah Ta'ala bebaskan daripada api
neraka. Ini berkat kerana ibadah pada hari Jumaat. Dan juga doa yang mustajab. Sehingga disebut oleh guru-guru kami bahawa pada hari Jumaat ada lebih kurang 12 waktu yang mustajab doa. Maka dalam 12 waktu yang mustajab itu, bagaimana kita nak cari 12 waktu itu? Jadi kalau kita nak bahagi dengan jam agak susah. Jadi kita panjatkan sahaja doa pada tiap-tiap masa dan tiap-tiap waktu pada hari Jumaat. Dan juga antara disebut dalam hadis Nabi SAW, kemuliaan hari Jumaat, man mata yaumul jum'ati, siapa yang mati pada hari Jumaat, atau lailatul Jumaat, ataupun mati pada malam Jumaat, Khamis malam Jumaat, kutiba lahu ajru syahidin, iaitu diberikan pahala seperti orang yang mati syahid, dan juga diberi keselamatan daripada fitnah kubur ataupun azab kubur. Sehingga ulama menyebutkan kalau malaikat muka nakir datang, mungkin dia tak tanya apa-apa, kan? Ataupun dia tak datang, ataupun dia tak datang, kerana keberkatan meninggal pada hari Jumaat. Boleh ke Ustaz kita minta meninggal hari Jumaat? Jawapannya boleh. Seperti mana kita minta untuk mati di Madinah, mati di Mekah. Jadi boleh suatu doa yang harus untuk kita minta. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memilih pada hari tersebut. Maka bersiaplah engkau menghadapi hari Jumaat itu mulai daripada petang hari Khamis. Hari Khamis. Jadi antara amalan menantu Nabi SAW, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, antaranya memotong kuku pada hari Khamis. Hanya diawalkan sehari. Maknanya kita nak bersedia menghadap hari Jumaat tu bukan mesti tunggu hari Jumaat. Maka sebelum daripada itu, antaranya memotong kuku. Maka hendaklah engkau membersihkan pakaianmu. Kita siap-siapkan pakaian kita seperti mana kita nak pergi kerja esok hari. Jadi kita siapkan tu pada hari Khamis petang, kita dah siapkan. Besok kita nak pakai baju putih, kita nak pakai kepiah putih, kita nak pakai serban putih. Dan juga memperbanyak mengucap tasbih dan istighfar mulai daripada petang Jumaat. Kerana masa itu sudah menyamai kelebihan hari Jumaat. Dan berniatlah engkau untuk berpuasa pada hari Jumaat, tetapi adalah puasa itu engkau sertakan dengan hari Khamis ataupun hari Sabtu. Jadi ada larangan berkenaan dengan mengkhususkan puasa pada hari Jumaat kerana ditakuti orang tidak memperbanyakkan ibadah pada hari Jumaat dengan sebab berpuasa sunat pada hari itu. Jadi sebab itu dalam kitab-kitab fiqh kita mazhab Syafi'i, maka disunnahkan kita menggandingkan antara puasa hari Khamis dan Jumaat ataupun puasa hari Rabu atau Khamis ataupun Jumaat dan Sabtu. Dia ada gandaan di situ. Taib. Apabila engkau berada di pagi hari Jumaat, maka hendaklah engkau mandi, kerana mandi Jumaat itu suatu kepastian. Jadi mandi di sini adalah mandi sunnah. Hukumnya sunnah muakkadah bagi setiap yang baligh, yakni bagi orang-orang yang diwajibkan sembahyang Jumaat. Termasuk juga kepada maknanya yang tak pergi Jumaat pun sunat untuk mandi Jumaat, dan juga menjadikan mandi tadi sebagai suatu tanggungjawab, maknanya menjaga kebersihan. Jadi dalam sehari semalam, dalam satu minggu, maka anggota tubuh kita ni wajib ditunaikan haknya. Antaranya dimandikan dalam seminggu sekali. Sekarang itu kata ulama disunnahkan mandi itu pada hari Jumaat. Maka bagi mereka yang mungkin ada yang tak mandi hari-hari, 2-3 hari sekali, ataupun seminggu tak mandi, contoh duduk di negara yang sejuk, maka hari Jumaat ambillah peluang untuk mandi. Dan bersungguh-sungguh engkau di dalam menyucikan badanmu dan mencukur. Maksudnya mencukur apa? Mencukur bulu kemaluan ke, mencukur misai ke, trim misai janggut kita, dan memotong kuku dan menggunakan kayu siwak, miswak, dan juga segala cara-cara bersuci. Kemudian ambillah perhiasanmu dengan pakaian yang putih. Kerana pakaian ni pakaian yang disukai oleh Nabi SAW, bahkan bukan Nabi sahaja, akan tetapi menjadi pakaian pilihan malaikat. Jibril AS datang jumpa Nabi SAW yang dalam keadaan syadidu bayadhi thiyab, maknanya keadaan pakaian yang sangat putih. Jadi kita nak
ambil sunnah ini bukan sekadar kita kata memang nak ikut Nabi SAW, tetapi merupakan pilihan pakaian malaikat Jibril alaihi salam. Jadi kami pernah tanya dulu pada guru kami, kalau contoh tak ada baju putih macam mana? Maka kata beliau, ya, paling kurang pakailah kopiah putih. Paling kurang pakai kopiah putih. Ataupun seluar putih, ataupun kain putih. Ataupun kalau tak ada pakaian kerja kita, contoh kita pakaian yang tak ada warna putih sekalipun, ambillah satu kain yang warna putih letak. Maknanya melambangkan kita nak mengamalkan sunnah, memakai pakaian berwarna putih. Kerana itu lebih disukai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan pakailah minyak wangi sebaik-baik minyak wangi yang kau miliki. Ini seperti sunnah Nabi SAW. Nabi ada minyak wangi yang Nabi khususkan pada dua hari raya dan juga pada hari Jumaat, dan juga pada hari-hari biasa Nabi SAW itu memperbagaikan minyak wanginya. Dan yang paling dicintai, disukai oleh Nabi SAW itu iaitu minyak wangi mesik yang berbau kasturi. Setelah itu bersegeralah engkau pergi ke masjid dan berjalanlah perlahan-lahan. Jadi kita berjalan menuju ke masjid ini khutwatan, langkah demi langkah. Itu pun kalau rumah kita dekat. Macam mana kalau rumah kita jauh? Maka sama juga kita menaiki kenderaan. Sebab ada ketika Nabi SAW juga pergi ke masjid menaiki keledainya, menaiki kenderaan. Jadi hari ini kita tak ada keledai, kita boleh naik motor, kita boleh naik basikal, kita boleh naik kereta. Dan semua itu ada pahala-pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pergilah, bersegeralah engkau ke masjid dan berjalanlah dengan perlahan-lahan, dengan penuh ketenangan. Dalam hadis Nabi SAW, disebutkan man raha fi sa'atil ula, siapa yang pergi pada saat yang pertama, maknanya dia pergi awal pergi masjid, fa ka'annama qarraba badanah, seolah-olah dia dapat pahala berkorban. Qarraba tu merujuk kepada korban, mendekatkan diri pada Allah, seolah-olah dia mendapat pahala seakan-akan seekor unta. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah, siapa yang pergi pada waktu yang kedua, maka annama qarraba baqarah, dapat pahala korban seekor lembu. Wa man raha fi sa'ati tsalitsah, siapa yang pergi pada saat yang ketiga, faka annama qarraba kabshan, dia dapat pahala korban seekor kibas. Wa man raha fi sa'ati rabi'ah, siapa yang pergi pada waktu yang keempat, faka annama qarraba dajjajatan, seolah-olah dia dapat pahala seekor ayam. Jadi lebih kurang dalam hadis ini 5 atau 6 waktu disebutkan. Wa man raha fi sa'atil khamisah, siapa yang pergi pada waktu yang kelima, faka annama qarraba baydatan, seolah-olah dia mendapat pahala berkorban sebiji telur. Jadi kalau kita bahagi kepada 5, maknanya waktu sebelum kita nak solat Jumaat, maknanya waktu paling awal lebih kurang pukul 8 pagi lah, ataupun lepas subuh kita dah ada di di masjid. Itu pahala dia pahala unta. Siapa yang datang pukul 9 pagi, pukul 10 dah pahala lembu. Yang datang pukul 11 pahala kambing, datang pukul 12 pahala ayam. Ni kita bagi tamsilan, perumpamaan kalau kita kira ikut jam. Siapa yang datang dekat-dekat nak Zuhur, pukul 1 datang, Zuhur 1:30, maka pahalanya telur. Ramai pula yang datang dah masuk khutbah dah, kan? Maka pahala dia mungkin bukan telur, kulit telur, kan? Tu nak cerita. Masing-masing ada pahala-pahala yang tersendiri yang telah disebutkan oleh Nabi SAW. Qala fa idza kharaja al-imam tuyatis suhuf, apabila imam keluar, maknanya imam naik mimbar. Setengah riwayat kata imam dah bagi salam dah. Iaitu ketika mana gelincir matahari. Kata Imam Ibn Hajar, ketika mana telah gelincir matahari. Ketika gelincir matahari. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka ketika itulah maknanya tuyatis suhuf, buku catatan malaikat. Hari Jumaat ni malaikat penuh kat masjid. Dia duk tengok orang, tengok siapa pergi masjid, siapa datang awal, jadi malaikat-malaikat bila imam dah masuk, dah naik mimbar, naik mimbar, kemudian azan, maka sudah dilipatlah buku catatan tadi. Rufi'atil aqlam,
Kemudian diangkat segala qalam, diangkat pena, malaikat tak tulis dah. Tutup laptop, tutup buku dah, senang cerita. Wajtama'atil malaikatu 'indal minbari yastami'una adh-dhikr. Dan para malaikat ketika itu duduk di tepi mimbar mendengar khutbah. Malaikat mendengar khutbah. Kita wallahu alam, kita tunduk ada orang, banyak orang kita. Jadi nak ceritakan, Allahumma salli ala Muhammad, itu ada adab. Maknanya kita berusaha untuk datang awal sekiranya tiada keuzuran. Kalau kita ada uzur seperti kerja yang sempit waktunya, contoh pukul 1 baru dibenarkan untuk keluar untuk sembahyang Jumaat, contoh dia, maka di sinilah dibenarkan, maksudnya dalam keadaan orang itu ada keuzuran, maka mudah-mudahan dia juga mendapat pahala. Dan ada riwayat, ada diriwayatkan bahawasanya kadar hampir seseorang hamba ketika melihat Allah pada hari kiamat nanti adalah berdasarkan kadar segeranya seseorang itu pergi ke masjid. Maknanya tuntutan dia mendengar azan, kadar mana cepatnya dia dengar azan itu, itulah kadar hampirnya dia nak melihat Allah SWT ketika mana dia di akhirat. Baik. Apabila engkau masuk ke dalam masjid, maka tuntutlah saf yang pertama. Cari saf pertama. Kadang-kadang orang Melayu kita minta maaf sebutlah, cari saf yang belakang-belakang sana. Sebab apa? Bila habis Imam salam, kita segera bangkit. Kita segera keluar daripada masjid. Sebenarnya itu satu kelemahan kita. Satu kekurangan yang mesti kita perbaiki. Maknanya kita usahakan bila datang surau, datang masjid, kita datang untuk solat berjamaah, datang sembahyang Jumaat, maka utamakan cari saf yang pertama. Tuntutlah saf pertama. Jadi kalau dah penuh, jangan rebut-rebut, masuk pada saf yang kedua. Bahkan pada hari ni, kalau kita tengok sepanjang musim PKP ni, dibolehkan solat Jumaat tu agak sukar untuk kita dapatkan saf yang pertama, melainkan kita datang awal. Sebab pukul 12 pun orang dah datang masjid hari ni. Sebab orang tak kira dah. Pukul 11 pun ada orang datang masjid. Sebab orang dah nak rebut dapat sembahyang Jumaat. Maka dengan penjarakan yang ada di masjid itu menyebabkan kurangnya kita boleh dapat masuk pada saf yang pertama. Maka mengalah kita, pergi ke saf yang seterusnya. Dan jika orang telah ramai, jangan engkau melangkahi bahu-bahu mereka, dan jangan engkau lalu di hadapan orang yang sedang sembahyang. Dan pilihlah tempat duduk yang berdekatan dengan dinding atau tiang sehingga orang tidak melintasi di hadapanmu. Dan jangan engkau duduk dalam masjid kecuali setelah engkau selesai mengerjakan solat tahiyatul masjid. Maka tahiyatul masjid itu mudah saja, 2 rakaat atau 4 rakaat. Dibaca pada tiap rakaat itu, maknanya selepas daripada Fatihah akan surah Ikhlas. Ada juga disebutkan di sini, maknanya kalau memang ada masa yang panjang dan sebagainya, maka boleh solat tahiyatul masjid. Ini kalau contoh kita datang awal, pada tiap rakaat membaca Fatihah dan membaca surah Ikhlas 50 kali, kerana ada ganjarannya disebut di dalam hadis. Disebutkan di sini bahawa sesiapa yang mengerjakan sedemikian, maka tidak akan mati kecuali setelah ia melihat akan tempat yang disediakan baginya di dalam syurga. Ini fadilah orang yang sembahyang tahiyatul masjid, dia baca Fatihah sekali pada rakaat tersebut, kemudian membaca surah Ikhlas 50 kali. Dia telah lihat tempatnya sebelum dia mati. Maknanya mungkin tengah nazak atau Allah Ta'ala bagi lihat tempatnya di dalam syurga, ataupun orang lain akan melihat tempat yang telah disediakan baginya. Dan janganlah engkau tinggalkan tahiyatul masjid ini, sunnah tahiyatul masjid ini, walaupun imam sedang membaca khutbah. Jadi imam dah baca, kita baru datang, contohnya solat juga 2 rakaat seringkas yang mungkin. Dan disunatkan pula engkau sembahyang 4 rakaat, yakni sembahyang sunat mutlak, dan engkau baca pada rakaat pertama suratul An'am, dan pada rakaat yang kedua suratul Kahfi, pada rakaat yang ketiga surah Taha, dan rakaat yang keempat surah Yasin. Ini kalau ada waktu. Contohnya kita solat sunat, kita solat sunat ni awal kan, contohnya kita datang masjid awal, contohnya silakan. Ataupun dibaca pada malam hari, diniat dengan sebagai solat sunat mutlak. Sebagian hadis menyebutkan membaca seperti solat sunat hifzi,
yakni dalam rakaat yang pertama membaca Yasin, kemudian membaca Dukhan, kemudian membaca Sajadah dan juga Insan ataupun surah Al-Mulk. Ini solat-solat sunat mutlak yang boleh kita laksanakan, khususnya apabila kita lapang, bila mana kita berada pada hari Jumaat ataupun malam Jumaat. Dan sesiapa tidak mampu membaca surah ini, maka hendaklah ia menggantikan dengan memperbanyak surah Ikhlas dan memperbanyakkan selawat kepada Nabi SAW. Dan apabila imam telah keluar naik ke mimbar, maka putuskanlah segala doa dan perkataan. Hendaklah engkau memberi perhatian sepenuhnya untuk menjawab azan, dan setelah itu mendengar khutbah dengan penuh perhatian, dan tinggalkanlah percakapan sama sekali, kerana disebut dalam hadis Nabi SAW, inna man qala lis-sahibi wal imamu yakhtub ansit faqad lagha. Ya. Sesungguhnya sesiapa yang berkata dengan kawannya ketika khatib sedang berkhutbah, ansit, dia kata diamlah, maknanya seolah-olah dia telah lari perhatian dia daripada khutbah tadi, maka faqad lagha, maka sia-sia, maknanya sia-sia pahala Jumaat dia. Sebab tu kena jaga adab-adab ini supaya pahala Jumaat kita tidak sia-sia. Kemudian sembahyanglah engkau bersama dengan imam seperti mana kaifiat sembahyang yang telah disebutkan. Taib, sembahyang Jumaat selesai. Ini khususnya bagi orang lelaki. Bagaimana orang perempuan? Orang perempuan sekira-kira ia mempunyai tempat di dalam masjid itu, dalam kawasan itu, dia mempunyai tempat. Contohnya solat bahagian muslimat tak penuh, memang kosong contohnya, maka diharuskan bagi muslimat untuk sama-sama solat Jumaat. Cuma bila kita berada di Malaysia ni, keadaan dia agak berbeza. Kalau kita pergi Masjidil Haram, kita pergi di negara-negara Arab, kebiasaannya orang, maknanya muslimat juga solat dengan muslimin dalam sembahyang Jumaat. Taib, habis Jumaat, imam pun habis doa, apa nak buat? Ini dipanggil zikir musabba'at. Kita baca zikir musabba'at, zikir yang kita baca 7 kali. Zikir kita baca 7 kali. Maka habis daripada sembahyang, sebelum kita berkata-kata sesuatu, hendaklah engkau baca dahulu surah Fatihah 7 kali. Baca surah Fatihah 7 kali. Suratul Ikhlas 7 kali. Surah Falaq 7 kali. Surah An-Nas 7 kali. Kerana yang demikian itu akan memelihara engkau daripada gangguan syaitan sehinggalah minggu hadapan. Ini ada riwayatnya. Ya. Jadi kita baca sedemikian supaya terhindar daripada gangguan syaitan. Bila kita terhindar daripada gangguan syaitan, maka pada minggu itu kita akan lebih bersemangat lagi mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu fungsi dia. Sebab itu kadang-kadang kita pelik, Jumaat ni kita semangat, Jumaat minggu depan tak semangat, ataupun lepas Jumaat tak semangat dah nak ibadah. Mungkin masih lagi dalam gangguan syaitan. Sebab itu kita baca apa? Kita baca 3 kali musabba'at ini, namanya 7 kali Ikhlas, 7 kali Fatihah, 7 kali Ikhlas, 7 kali Falaq, dan 7 kali Qul a'udzu birabbin nas. Itu semata-mata mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita daripada apa? Jauhkan kita daripada gangguan syaitan. Dan juga kita tutup dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan doa. Ni siapa yang nak kaya, amalkan doa ni. Maksudnya kaya di sini Allah Ta'ala cukupkan rezeki sampai Jumaat depan, iaitu membaca doa Allahumma ya ghani ya hamid, ya mubdi'u ya mu'in, ya rahim ya wadud, ya aghnini bihalalika an haramik. Tu dalam kitab tu tersilap tu, siapa yang ada titik tu, siapa yang ada titik tu tolong padam titik jim tu. Dia sebenarnya ha je. Aghnini bihalalika an haramik. Ya Allah, kayakan aku dengan rezeki yang halal daripada yang haram, bi ta'atika amma ma'siyatik, dan juga kayakan aku, cukupkan aku dengan ketaatan daripada maksiat, dan juga wa bi fadlika amman siwak, dan cukupkan aku dengan kelebihanmu bukan daripada kelebihan yang lain. Maknanya kita nak Allah Ta'ala beri kekayaan yang paling utama adalah kekayaan hati kita. Kekayaan hati. Taib, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selepas sembahyang Jumaat, hendaklah engkau sembahyang sunat ba'diyah Jumaat. Maknanya tadi kita baca musabba'at, tadi 7 kali doa, 7 kali surah tadi kita baca lepas solat, kita duduk sebentar. Kemudian membaca apa? Allahumma salli ala Muhammad, membaca
Kemudian kita solat ba'diyah Jumaat 2 atau 4 rakaat atau 6 rakaat. Dua. Adakah keadaan orang yang tidur sehingga selesai khutbah dan orang yang tertidur dan terjaga semasa khutbah? Baik. Tidur ni dia ada kategori dia. Maknanya dia tidur ayam, maknanya sambil-sambil dengar khutbah. Maknanya khutbah tu masih didengari, ataupun dia tidur memang tidur betul. Jadi kalau dia tidur dan kalau dia tidur ayam, dia terbangun, maka tidak membatalkan wuduk dia. Maka dia tak perlu keluar ambil wuduk. Tapi kalau tidur dia sampai mimpi, sampai dia tak dengar khutbah, kira-kira terangkat punggung dia contoh. Kalau dia tidur dan keadaan papan punggung dia terduduk situ, bila dia jaga masih lagi duduk dan keadaan yang sama, maka tidak membatalkan wuduk. Yang kita risau apabila dia duduk di hadapan, dia tidur kemudian papan punggungnya terangkat. Ketika terangkat baru dia terjaga, maka ketika itu kata ulama batal wuduk dia. Maka dia perlu keluar. Maka dia perlu keluar untuk dia mengambil wuduk. Itu hukum bagi orang yang tidur. Jadi pada khutbah Jumaat. Kadang orang tanya kenapa masa khutbah aja semua tidur. Mungkin rahmat Allah yang sangat banyaklah turun. Kita sangka baiklah. Memang kadang-kadang waktu itu adalah waktu rehat, jadi waktu penat. Jadi sambil-sambil kita mendengar khutbah tu mungkin ada yang terlena dan sebagainya. Ala kulli hal, yang penting kita kena cukup rukun supaya sah sembahyang Jumaat kita. Maknanya rukun mendengar khutbah, 2 khutbah dan juga kita melaksanakan 2 rakaat salat Jumaat. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian dalam diriwayatkan demikian, itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya membuat ba'diyah 2 rakaat, 4 ataupun 6 rakaat ataupun 2 sebanyak 6 rakaat. Itu diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam kau duduk dalam masjid sehingga sampai waktu maghrib. Ini kalau kita nak jaga betul-betul hari Jumaat sebagai hari akhirat kita, maka luangkan masa sehingga waktu maghrib atau sekurang-kurangnya sampai waktu asar, dan dalam engkau pandai menanti saat yang mustajab yang dirahsiakan oleh Allah. Sebab itu sebagai ulama kata waktu mustajab itu yang banyaknya adalah selepas asar. Pertama yang kita tahu adalah ketika duduk khatib di antara 2 khutbah. Itu waktu yang mustajab. Jadi kebanyakan ulama mereka berdoa. Kita ni kadang-kadang bila khutbah antara 2 khutbah tu, bila imam duduk berhenti, kita angkat tangan, kemudian Bilal akan baca doa. Tetapi yang bagusnya adalah kita membaca doa sendiri. Di samping kita mengaminkan doa daripada Bilal tadi. Jadi kita baca doa sendiri. Doa pun saya nak baca yang paling mudah sekali ulama-ulama amal adalah kita membaca istighfar kabir. Allahumma anta salam wa minka salam. Dia minta maaf. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, sampai habis kita baca. Kita banyak istighfar pada Allah Taala. Taib. Kerana doa di saat itu dirahsiakan oleh Allah Ta'ala sepanjang hari Jumaat, maka bila engkau mendapat masa itu sedangkan engkau dalam keadaan khusyuk dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janganlah engkau hadir dalam masjid itu akan majlis halaqah yang tidak berfaedah. Seperti orang yang buang masa, sembang-sembang dan sebagainya. Jadi kalau nak sembang, pergi kedai makan. Sebab masjid dan surau itu memang tempat untuk kita bincang perkara-perkara akhirat. Adapun perkara dunia itu boleh, sekiranya ia benda yang sangat penting, seperti benda-benda makluman, aktiviti dan sebagainya, itu tidak menjadi masalah. Oleh itu berlindunglah engkau dengan berlindunglah engkau dengan Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Ini doa Nabi kan, sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan dalam engkau perbanyakkan membaca doa ketika naik matahari dan ketika gelincir matahari dan ketika tenggelam matahari dan ketika engkau mendengar iqamat, kerana antara iqamat dan azan itu adalah waktu yang mustajab doa. Dan ketika khatib naik ke mimbar, mustajab doa. Ketika orang berdiri untuk sembahyang, mustajab doa. Jadi itu antara waktu-waktu yang mesti kita ambil perlu. Dan juga waktu habis sembahyang. Waktu habis kita solat tu adalah waktu yang mustajab. Dan berusahalah sehingga engkau dapat bersedekah pada hari ini, pada hari Jumaat, dengan sekadar kemampuanmu walau hanya sedikit. Maka dengan itu bermakna engkau telah menghimpunkan pada hari itu sembahyang, puasa, sedekah
membaca Al-Quran, zikir, i'tikaf, ribat. So ribat di situ adalah kita menunggu solat. Kita menunggu solat, menunggu ibadah ataupun menunggu waktu setelah solat kepada waktu solat yang lain, dan jadikanlah hari ini dalam minggumu sebagai hari yang engkau khususkan bagi akhiratmu. Mudah-mudahan menjadi kafarah, maksudnya menghapus dosa Jum'ah bainal Jum'ah, iaitu antara Jumaat dan Jumaat itu akan menghapuskan dosa di antara dua Jumaat. Jadi itu antara yang kita kongsikan pada malam ini. Rasanya tak sempat untuk kita masuk pada adab puasa. InsyaAllah kita akan sambung pada hari Ahad nanti berkenaan dengan adab-adab puasa, insyaAllah. Jadi rasanya dah tak ada soalan berkenaan dengan hari Jumaat. Jadi hari Jumaat ini selain daripada kita mempersiapkan diri untuk salat Jumaat dan juga dengan amalan-amalan selawat pada Nabi SAW, jadi kita jangan lupa juga ada antara tuntutan yang besar adalah menunaikan hajat orang lain. Muka surat berapa dalam PDF yang saya bagi sampai muka surat 105. Muka surat 105. Baik, menunaikan hajat. Menunaikan hajat ni antara sunnah terbesar di akhir zaman. Jadi masing-masing bila kita ada kemampuan, tunaikan hajat. Maknanya kalau kita nak bersedekah, bersedekahlah pada tempat yang benar-benar berhajat. Hari ni masjid ada, surau ada, tahfiz madrasah ada. Yang hari ni masing-masing baru buka, jadi masing-masing memerlukan hajat dan sebagainya. Itu antara sunnah-sunnah untuk kita tunaikan. Maknanya pada hari Jumaat ni selain kita dapat fadilat sedekah dengan banyak, kita juga dapat fadilat menunaikan hajat orang lain. Itu antara hari Jumaat yang mudah-mudahan kita tutup hari itu dengan kebaikan. Baik, jadi rasanya sekadar itu dulu untuk perbincangan kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada hari Ahad nanti. Yang baik sekalinya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang lemah dan hina itu datang daripada kekurangan diri saya sendiri. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.